Assalamualaikum guys, saya selamat datang ke channel Man Solusi Aku Man. Okey, kepada korang yang baru subscribe ke channel aku ucapkan terima kasih ribuan jutaan terima kasih kerana subscribe ke channel aku, support aku, dan insyaAllah aku akan buat lagi konten-konten menarik berkaitan dengan anime ataupun tak kisahlah apa benda yang aku nak buat kan. Kalau korang ada suggestion. Video kali ni aku akan listkan the best anime all of time. So top 10 lah. Tapi list ni berdasarkan aku punya opinion, berdasarkan aku punya pendapat. So kalau nak cakap korang nak cakap yang One Piece, Naruto is the best, korang boleh cakap lah. Tapi Naruto, One Piece, Bleach itu tak ada dalam list aku. So anime yang aku listkan ni adalah anime yang aku bagi 10/10 dalam list aku. So tanpa kita melengahkan masa, kita start dengan nombor 10. Nombor 10 iaitu cerita Gintama. Walaupun cerita ni aku tak habis tengok lagi, tapi kalau korang tanya aku the best komedi untuk anime, aku rasa of course Gintama. Aku ada tengok cerita komedi anime lain macam cerita Asobis, Seki Kusuo dan banyak lagi aku tak ingat. Aku hanya macam cerita tu orang aku gelak. Yes, aku gelak tapi tak berapa nak konsisten sangat. Tapi Gintama ni setiap episod aku gelak. Memang kau punya gelak lah. Dan dia ada sampaikan ada satu part tu menyebabkan aku rasa macam ini kau nak serius ke kau nak buat aku gelak? Actually korang tengok dia punya fighting dia pun, action dia pun lawa agak tu sebenarnya. So no doubt lah aku bagi cerita ni 10/10 walaupun cerita ni sebenarnya tak habis lagi. Kalau aku dah habis, kalau cerita ni best, memang aku naik ke top 5 ataupun top 6 ke macam tu kan. Yang ke-9, Rascal Baniku Senpai, ataupun nama panjang dia aku tak berapa ingat lah. Tapi cerita ni dia popular sebabkan dia punya romance lah. Okay, bagi aku romance dia ni tak macam cerita romance lain. So bagi aku cerita ni dia unik lah, dia ada special dia sendiri. Contoh kalau macam cerita romance yang lain kan, kita lebih development antara dua karakter yang tengah bercinta. Tapi dalam cerita Rascal Baniku Senpai ni, dia punya fokus dia lebih dekat paranormal. So kalau kau nak cakap aku, cerita ni the best dia adalah dekat dia punya paranormal tu lah. Di mana entah macam mana yang mind tu dia punya existence dia hilang, ataupun diorang boleh putar balik masa. So benda tu yang membuatkan aku rasa dia punya storyline, dia punya plot tu memang lain daripada anime lain. Yang ke-8 adalah Kaguya-sama Love is War. Okay, cerita ni bagi aku dia adalah the best romcom anime yang pernah aku tengok. Aku tak tahulah korang macam mana. Ni pendapat aku sendiri. Dia sebabkan season pertama dengan season kedua dia memang kelakar gila. Macam mana si Shirogane dan juga Kaguya-sama tu cuba perangkap masing-masing kan. Lepas tu kat situ dia punya komedi dia dengan perangai karakter-karakter yang lain. Tapi sebenarnya aku nak sembang dengan korang adalah dia punya manga dia. Manga dia ni lah yang hit aku gila-gila. Macam mana penceritaan antara Kaguya-sama dan juga dia punya pekerja dia tu, dia punya pembantu dia tu, daripada seorang pembantu kepada tuan sehinggalah menjadi kawan baik. Dan juga macam mana hubungan antara Shirogane dan Kaguya-sama. Dan yang paling penting adalah macam mana development karakter Ishigami. Sebenarnya development karakter Ishigami lah yang hit aku gila-gila tu. Dia part di mana dia nak bunuh diri and then dia tengah reject. Dia kena reject time tu kan. Itu aku baca manga time tu mata aku nak berair kot. Memang itu memang sakit gila lah. Time tu dah lah aku tengah broken lah. Yang ke-7, Sangatsu no Lion ataupun Much Like Lion, tak silap aku nama dia. Nama English lah kan. Bagi aku, cerita ni adalah the best life of life yang pernah aku tengok. Okay, di season pertama aku tak rasa sangat, tapi season kedua dia adalah yang memang best gila tu. Setiap arc yang aku tengok dan cerita ni memang aku rasa mata aku nak berair gila. And then dia punya development dia memang lawa tu. Development Kiriyama Rei, lepas tu development antara yang 3 sisters tu, and then karakter-karakter lain dia punya development dia memang lawa gila. Walaupun karakter lain, side karakter macam tak ada mengena dengan plot dia, tapi dia develop karakter-karakter yang lain tu memang terbaik gila. And then development Kiriyama tu lah yang paling best sebenarnya. Macam mana kita dapat lihat yang dia seorang yang bagi aku dia macam mayat hidup lah kan. Dia hanya hidup untuk bermain shogi je. Dia macam tak ada tujuan lain. Dia macam tak ada arah tujuan lah. Tapi bila disebabkan 3 sisters ni, aku tak ingat apa nama sister ni pula, membuatkan dia ni daripada seorang mayat hidup kepada seorang yang okay, aku ada something yang benda yang aku kena protect. Dia ada prinsip gitu. Itu yang aku membuatkan, itu yang aku rasa cerita ni best lah. Sebab tu aku bagi 10/10 untuk cerita ni. Yang ke-6,
adalah Fruit Basket. Bagi aku Fruit Basket ni adalah the best romance anime yang pernah aku tengok. Aku tak tahu korang agree ataupun tak, tapi ni bagi aku sebab setiap karakter yang ada dalam Fruit Basket ni, setiap tu ada pasangan diorang, dan setiap pasangan tu dia develop dia punya cerita. Itu yang menarik sebenarnya dengan cerita Fruit Basket ni. Selain daripada diorang punya slice of life, kehidupan diorang time sekolah, dekat sekolah tu macam mana kan. And then kita tengok Toru kan. Kalau ikutkan Toru tu, dia cuba bantu kawan-kawan dia yang daripada keluarga Soma tu, dia cuba bantu. Tapi malang sekali dia terjerat sekali dengan beban yang ada dekat keluarga Soma tu tau. Itulah function side character ataupun karakter-karakter lain macam Kyoyuki. Kyoyuki tu bukan side character, maksud aku dia macam karakter-karakter lain lah untuk membantu Toru tu sama-sama membuatkan kehidupan diorang lebih better, lebih baik. So maksudnya macam tolong menolong lah kan. So yang kelima, kita dah masuk top 5 dah. Iaitu cerita Re:Zero. Bagi aku Re:Zero ni adalah the best isekai yang pernah aku tengok. Banyak yang kata yang pernah tengok je kan. Sebabkan dia tak ada klise isekai yang lain tau. Contoh klise isekai macam MC overpowered, diorang MC tu dikelilingi dengan banyak perempuan, harem, and then dia punya vision, dia punya viewpoint dia tu, and then dia punya view vision tu macam game, and then dia punya development pun macam RPG game kan. Tapi Re:Zero ni tak ada. Dia tak ada langsung macam apa yang aku sebut klise macam tu kan. So nak katakan Re:Zero ni lain daripada isekai, anime isekai yang lain. And then yang best dengan cerita ni adalah dia punya Subaru punya struggle. Yelah, Subaru punya struggle tu, dia cuba selesaikan satu masalah, and then dia mati, dia ulang balik, and then dia hadap masalah yang sama. Pelbagai jalan dia cuba cari, tapi dia struggle kat situ. Berstruggle tu yang membuatkan aku rasa macam dia hit aku lah. And then bila dia dekat season berapa, season 2 part 1 ke part 2 aku tak ingat, tapi time tu dia dah luar segala benda dekat Echidna tu kan. Itu part tu dia lega sampaikan aku pun lega gila dia dapat terangkan segala benda kan. So maksudnya dia punya struggle tu effect kepada audience jugalah kan. Okay, yang keempat, aku tak tahu korang setuju ke tak, tapi bagi aku the best shonen anime adalah Hunter x Hunter. Hunter x Hunter lah kalau aku cakap Hunter x Hunter ni dengan main koyak. Sebab apa aku rasa yang cerita ni adalah the best shonen? Sebabkan dia punya kriteria dia mengikut shonen punya kriteria yang bawah 18 tahun. Dia punya MC bawah 18 tahun, and then dia tak ada violence sangat, dia tak ada sexuality, violence, plot dia punya tak berat sangat. And then yang best juga dia punya pertukaran genre tau. So setiap arc yang dia pergi tu, genre dia bertukar banyak kali. Dia tak serentak, dia bertukar. So maksudnya macam awal-awal tu lebih kepada adventure, lepas tu dia bertukar kepada arc dalam gelanggang kan, lepas tu tukar lagi arc isekai, sport, and banyak lagi lah kan. Apa pengajaran yang aku boleh share dengan korang adalah kalau pasal shonen ni klise, sebab yelah putus asa, setikawan daripada bagai kan. Tapi apa yang aku nak share, aku nampak daripada Gon Freaks ni adalah dia punya penghargaan tu kan. Penghargaan, kena tak berkata penghargaan tu. Apa yang aku perasan kan, Gons tak pernah tanya makcik dia tu mana mak dia, siapa mak dia, and apa benda berkaitan dengan mak dia lah. Sebab sebagai tanda sayang dan juga sebagai tanda hormat dekat makcik dia yang telah menjaga dia daripada kecil sampailah ke besar kan. Kalau kita tengok Boruto tu, aku rasa dia ada perasaan kot yang cakap dia rasa diri dia nak kutip lah. Top 3 the best anime all of time. Dan tempat ketiga adalah Death Note. Yes, siapa yang tak tahu cerita Death Note ni memang popular gila, memang gempak gila. Sebabkan dia punya thrilling dia punya suspense dia punya segi penyiasatan dia kan. Dan dia punya rivalry antara L dengan Light tu memang best gila. So bagi aku mungkin boleh kata yang L dengan Light ni adalah the best duo dalam anime lah bagi aku lah. Dia bukan the best duo, the best rivalry. Sebabkan dua-dua orang ni yang membuatkan jalan cerita ni, membuatkan plot cerita ni bergerak gila-gila. Tapi bila kita dapat lihat selepas L mati, kita dapat lihat yang cerita tu dia jadi macam hamba sikit tau. Apabila yang Light tu dengan lawan dengan tak ingat siapa, adik dia ke adik angkat dia, aku tak ingat lah. Tapi part situ dah macam kurang lah. So memang aku rasa rivalry antara L dengan Light ni memang beri impact gila lah. And then ikutkan aku nak cakap yang dia ni adalah the best seinen, tapi disebabkan dia ada kontradik dengan genre dia genre shonen kan. So aku rasa macam itu tak dapatlah aku nak declare the best seinen. Walaupun ikutkan plot dia memang plot cara seinen sebenarnya.
top 2 the best anime all of time ataupun 10 decade yang terakhir, dia adalah the best anime, iaitu cerita Steins Gate. Dan kalau korang google kan, the best plot twist yang pernah ada dalam anime, the first one of course Steins Gate. So ikutkan kalau aku nak cerita panjang pasal apa benda yang best dengan cerita Steins Gate ni, banyak gila. Aku pun rasa macam video ni tak muat lah kan. So apa yang aku just nak sampai korang tentang Steins Gate ni, apa yang aku nampak lah kan. Tapi benda ni macam masuk bab agama sikit lah, iaitu kehidupan kita ni telah ditetapkan, telah ditentukan. Yelah, bayangkan korang berdoa, korang minta satu benda tapi tak dapat. So dia macam ada dalam dua keadaan lah. Kerana sebab apa tak dapat kan, sama ada Tuhan tu dia nak bagi apa benda yang kau nak tu pada masa dan tempat yang tepat, ataupun dia nak bagi lebih baik daripada tu. Bayangkan kalau kau putar balik masa and then kau dapatkan apa benda yang kau doa tu, hidup kau boleh dapat lebih baik tapi kau dapat yang baik je. And then apabila kau putar balik masa, tak ke macam hidup kau akan jadi lebih teruk and then teruk and then teruk. Itu yang aku maksudkan. Okay, kita dah masuk pada tempat pertama. The best anime all of time adalah Full Metal Alchemist Brotherhood. Sebab apa aku rasa dia the best? Sebabkan dia aku ada 3 kriteria yang aku nak, iaitu base, information output dan juga value. Dia sama je macam team, persoalan dan juga pengajaran. Dia macam dalam kita punya sastra, TMBM, SPM dulu tapi aku just namakan je bagi sedap bagi aku kan. Base ni merujuk kepada genre. Ikutkan Fullmetal Alchemist Brotherhood ni, dia genre yang dia ada tu dia gunakan sebaik mungkin. Dia ada genre trailer, action, military and banyak lagi, tapi semua genre yang dia ada tu dia guna dengan cantik dan lawa. Dan dia punya yang kedua, information output adalah dari segi emotional, character development, romance dan juga drama dia memang nice gila. Macam mana kita dapat lihat development antara Alphonse dengan Edward tu, and then macam mana kau dapat lihat kau punya emotional tu kena tumbuk apabila yang si tak guna tu gabungkan anak dia dan juga anjing dia tu, itu paling sakit hati. And then macam mana romance between Edward dan juga yang perempuan tu, aku tak ingat nama dia. And then dia punya value, kalau nak cerita kat sini memang video aku akan jadi panjang. So aku leave it video tu dekat korang nilai lah sendiri. Tak ada satu pun dalam cerita dekat dunia ni yang perfect. Tapi untuk Fullmetal Alchemist ni, kalau kau tanya apa kesilapan dia, aku sampai sekarang aku tak jumpa apa kesilapan dia, apa kekurangan dekat Fullmetal Alchemist ni. So aku rasa itu sajalah list top 10 the best anime all of time. So kalau korang ada pendapat, korang boleh komen dekat bawah, dan ataupun korang ada suggestion nak buat konten macam mana, korang boleh komen juga kat bawah. And then jangan lupa tekan butang like and share and subscribe ke channel aku akan upload lagi review menarik. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.